اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وفهما وشوقا وحفظا وهدى وتقى بحرمة اسمك الأعظم يا عليم يا عليم يا عليم علمنا من لدنك. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah subhanahu wa ta'ala kerana Allah subhanahu wa ta'ala masih lagi beri kita kesempatan dan juga diberi kita taufik untuk kita dapat datang ke rumahnya menunaikan salat fardu maghrib secara berjemaah tadi. Alhamdulillah, cara yang Allah Subhanahu wa taala suka dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi suka kalau boleh semua umat tadi, terutama sekali yang lelaki, dapat sempurnakan salat mereka di masjid secara berjemaah. Bahkan mengikut pandangan mazhab Syafi'i, salat jemaah di masjid ni merupakan sunat muakkadah. Ada satu sunat yang sangat dituntut supaya kita dapat berhimpun di masjid menunaikan solat fardu secara berjemaah. Dan alhamdulillah, tuan-tuan berkaitan dengan Allah Subhanahu taala pun kita perlukan taufik daripada Allah. Allah beri kita taufik, maka sampailah kita. Tak semesti seorang tadi dia ada kekuatan dia boleh sampai, ataupun dia ada kesihatan dia boleh sampai, ataupun dia ada masa dia boleh sampai ke masjid. Tidak. Berapa ramai hari ini orang yang sihat tapi tak sampai ke masjid. Banyak kita dapati kadang orang tu uzur sampai ke masjid. Bukan kesihatan yang beri dia sampai ke masjid, bahkan taufik daripada Allah SWT. Ada orang yang masa lapang banyak, seharian dia habis masa dekat rumah, tapi bila tanya solat tak dapat dia ke masjid. Bukan masa lapang. Begitu juga hari ini, tuan-tuan berkaitan dengan ta'ala, kita kena anggap taufik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur sangat pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas taufik yang Allah beri ni. Dan alhamdulillah, tuan-tuan berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, malam yang mulia iaitu malam Jumaat, penghulu bagi segala hari. Jadi maghrib tadi dah mula dah malam Jumaat. Kita pada malam Jumaat kita sangat dinasihati supaya kita baca surah Al-Kahfi hari Jumaat. Jadi malam tadi kita dah mula dah. Bukan saja surah Al-Kahfi, kita digalakkan supaya kita selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak mungkin pada hari Jumaat. Dan hari Jumaat ni kalau nak ikut merupakan hari raya kita lah pada hari Jumaat ni. Tambah lagi hari Jumaat besok, hari yang mana kita akan laksanakan solat Jumaat. Ramai orang akan datang. Dan Nabi SAW sangat galakkan bila datang pada hari Jumaat, kita bersihkan. Kalau ada kuku panjang, kita potong kuku. Begitu juga kalau ada misai yang panjang, kita potong misai kita. Segala bulu-bulu yang ada di badan kita, terutama sekali bulu hari dan ketiak, kita pun potong. Kemudian kita buat persiapan untuk Jumaat dengan kita pakai pakaian putih pada hari Jumaat, tanda lambang suci kita daripada dosa putih ni. Sebab itu bila kita, kalau seorang tadi meninggal, maka digalakkan supaya dikafankan dengan kain kafan putih. Tanda dia pergi tak bawa apa-apa pun, kosong. Jadi tuan-tuan demikian ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah satu ketika orang Yahudi dia datang jumpa dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dia tanya, ada satu ayat yang mana dia ayat yang terakhir dan turun,
al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Orang Yahudi kata kalau ayat ni diturunkan pada kami, kami dah buat raya dah. Kami dah jadikan hari ni hari raya. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bagi tahu, aku tahu ayat tu turun bila. Ayat tu turun pada hari Arafah. Kemudian ayat tu turun pada hari Arafah, jatuh pada hari Jumaat. Yang mana itu memang hari raya kami, kamu tak payah ajar. Memang itulah hari besar bagi kami, itu hari Jumaat. Dan tuan-tuan mungkin ada Allah Subhanahu wa taala pula tu pada hari Jumaat, hari yang mana bila pagi Jumaat je binatang-binatang semua merasa takut. Dia takut. Kenapa dia takut tuan-tuan mungkin Allah Subhanahu wa taala? Sebab hari Jumaat ni juga merupakan hari kiamat. Jadi binatang-binatang tunggu naik ke matahari, apa jadi kiri kanan. Bila tengok je suasana macam biasa, baru dia lega. Begitu juga Jumaat yang seterusnya. Makhluk selain daripada manusia dan jin. Kenapa manusia dan jin banyak leka? Kita lah, kita banyak leka. Bila kita banyak leka, kadang kita lupa pesanan-pesanan Nabi. Tapi selain daripada manusia dan jin ni, Allah SWT buka pandangan mereka, kadang kasyaf nampak makhluk lain ni, dia nampak. Sebab itu mereka merasakan takut. Dan ini pun telah disabdakan oleh Nabi kita, selain daripada manusia dan jin. Begitu juga bab azab kubur, selain daripada manusia dan jin akan dapat lihat, manusia dan jin tak dapat lihat. Tuan-tuan dimulakan ada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu pada hari Jumaat banyak kita tengok pada salafus salih dan orang yang dekat dengan ahlullah, mereka akan habiskan malam mereka dengan amalan. Tak kira mereka habiskan dengan bacaan Al-Quran, dengan tasbihat dan sebagainya, dengan selawat dan sebagainya. Mereka akan habiskan malam mereka dengan penghisaban. Begitu juga dengan sama ada ibadah itu melibatkan ibadah badaniyah. Ibadah badaniyah sama ada dia solat, kan, dia puasa ke, kan, pada hari Khamis, lepas tu dia buat zikir dan sebagainya yang melibatkan badaniyah, ataupun ibadat tadi melibatkan dipanggil maliyah. Ibadat maliyah, ibadat harta, sama ada dia banyakkan sedekah dan sebagainya pada hari Jumaat. Dan tuan-tuan bukan ada Allah SWT pada hari Jumaat ada satu waktu yang Allah SWT mustajab. Ini selisih pendapat di antara para ulama pada hari Jumaat tu waktu apa. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ni kata pada hari Jumaat waktu khutbah itu waktu yang paling mustajab. Dan waktu khutbah pula waktu di antara dua khutbah, khatib berhenti waktu tu. Sebab itu kita tengok rata-rata dekat tempat mana-mana, bila khatib berhenti je duduk nak masuk khutbah yang kedua, khatib duduk tadi, Tok Bilal akan doa. Jadi sebenarnya Tok Bilal tu doa pasal kita tak pandai nak doa, tapi sebenarnya kita yang kena ambil peluang doa kat situ. Bila Tok Imam duduk, Tok Khatib duduk, itulah peluangnya. Imam Syafi'i bagi tahu di antara dua khutbah ni, ini waktu mustajab. Waktu pendek tadi kita doa lah. Sama ada kita nak doa keampunan untuk kita, keampunan untuk kedua bapa kita, and dahulu kan bapa kita yang dekat-dekat ni minta keampunan, kemudian ada hajat-hajat yang lain boleh minta. Tapi oleh kerana kita tak tahu, sebab itu Tok Bilal tadi tolong doa untuk kita. Itu pun kita segan nak aminkan, padahal doa tu doa baik. Tapi ada setengah lagi mengatakan bahawa banyak di kalangan para sahabat pendapat bahawasanya waktu mustajab doa tu di antara asar dan maghrib pada hari Jumaat. Jadi asar dan maghrib tu ramai dikejar. Ada yang pada hari Jumaat tu dia duduk sampai maghrib, datang duduk kat masjid, dia habiskan masa. Sama ada dia habiskan masa dengan bacaan Al-Quran,
dengan zikir, dengan doa dan sebagainya. Kenapa? Waktu tu waktu mustajab. Jadi semua ni ada disebutkan dalam hadis berkaitan dengan mustajab doa pada hari Jumaat. Dan tuan-tuan bukan ada Allah SWT hari Jumaat tu yang kita nak bagi tu bermula daripada malam ni dah, hari Jumaat dah. Kita usahalah kalau boleh dapat bacakan surah Kahfi. Allah SWT akan pelihara kita daripada fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal ni dia bahaya dia bukan zaman kita je. Bahaya daripada zaman Nabi-Nabi terdahulu dah ingatkan. Bahkan Nabi pernah bagi tahu tidak ada satu Nabi yang datang yang tidak beringat kepada umatnya tentang fitnah Dajjal. Nabi kita pun sendiri ingatkan tentang bahaya Dajjal dan fitnahnya. Jadi Nabi bagi tahu kalau aku duduk pada zaman tu aku akan jadi pembela kamu. Tapi kalau aku tak ada, maka tu yang Nabi sediakan amal pada kita, iaitu antaranya baca surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi kalau boleh kita baca satu surah. Panjang, ia memang panjang, tapi tak adalah panjang sehingga berjam-jam nak habis. Boleh ada setengah orang baca surah Kahfi ni 15-20 minit habis. Lebih kurang macam ibarat kita duduk dekat depan handset kita main WhatsApp setengah jam lah, macam tu baca surah Kahfi. Kalau itu mampu, mungkin kita boleh 10 awal dan 10 ayat yang terakhir daripada surah Kahfi pun boleh juga. 10 awal dan 10 ayat terakhir. Niat untuk Allah Subhanahu Wa Taala peliharakan kita daripada fitnah Dajjal. Kadang kita tak sedar fitnah Dajjal satu fitnah yang sangat halus. Kita tak sedar kadang-kadang tiba-tiba kita mengiyakan benda yang sebenarnya khilaf dengan agama kita mengiyakan. Padahal itu fitnah Dajjal. Sama ada benda tu mudarat ataupun manfaat bagi kita, mudarat bagi orang lain ataupun mudarat bagi semua. Di fitnah Dajjal perbanyakkanlah. Saya pergi dekat Pakistan lebih kurang sebelum puasa, jumpa dengan Tok Guru saya pun peringatkan juga, kata zaman kita zaman dah betul akhir zaman dah, akhir zaman sangat. Siap dibagi tahu kalau boleh kamu amalkan tiap-tiap lepas subuh baca surah Yasin, kemudian tiap-tiap lepas zuhur baca surah Fatah, kemudian tiap-tiap lepas asar baca surah Naba, kemudian lepas maghrib bacalah surah Al-Waqi'ah dengan Muzammil, kemudian lepas isyak baca surah Sejadah dan juga surah Al-Mulk. Amalkan tiap-tiap hari benda ni supaya Allah SWT selamatkan kita daripada bencana akhir zaman ni. Dan tuan-tuan mungkin ada Allah Subhanahu Wa Taala banyak dia pesanan-pesanan ulama-ulama terhadap zaman kita ni. Yang penting, yang paling kita nak kena jaga iaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan zabihah. Ini zabihah. Waktu saya pergi tu Tok Guru pun pesan juga, dia kata zaman sekarang zaman macam mana nak rosakkan ibadat orang, rosakkan makanan orang. Waktu dia ingat satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla salatana wastaqbala qiblatana wa akala dhabihatana fadhalika almuslim. Siapa yang solat ikut solat cara kita, cara Nabi solat, kemudian menghadap kiblat yang sama, kemudian makan makanan sembelihan cara kami, fadhalika almuslim, orang itu adalah orang Islam yang mana padanya ada zimmatullah, peliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis ni dia ada man shalla salatana, siapa yang sembahyang dengan cara sembahyang kita. Ini menunjukkan kepada ibadat. Ibadat ni tuan-tuan bukan Allah Taala. Kalau kita orang Islam, kita akan melaksanakan ibadat dengan cara Nabi, sembahyang cara Nabi. Tak mungkin sembahyang cara orang lain. Sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kamu sebagaimana kamu lihat
Solat tentu para sahabat yang nampak Nabi solat, kita tak nampak. Sebab itu kita dapati riwayat-riwayat daripada para sahabat yang sampai pada kita tentang solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia? Sebab itu solat dengan cara Nabi. Kemudian menghadap ke arah kiblat yang sama. Kerana ada orang dia buat ibadat juga, tak kira lah nama agama apa dan sebagainya, dia buat ibadat dia. Tanya dengan orang Yahudi, dia solat juga. Tanya orang Nasara, dia solat juga. Solat. Tanya dengan orang kafir, saya buat ibadat juga. Tapi ibadat dia cara siapa? Cara dia, bukan cara Nabi lah, ataupun cara yang dapat selain daripada cara Nabi. Jadi kita man-shalla salatana, ibadat cara Nabi. Kemudian menghadap kiblat yang sama. Dan menghadap kiblat yang sama, sebab itu kita kata kita orang Islam, kita tak mudah kafirkan orang selagi mana orang tu menghadap kiblat yang sama. Selagi mana orang tu menghadap kiblat yang sama, kita nak hukum kafir pada orang tadi. Kalau ada kekurangan ataupun ada pelanggaran hukum dan sebagainya, ataupun ada benda perkara yang dia buat nampak khilaf dengan agama, kita nak kena tanya dia, betul ke kamu buat ni sengaja ataupun tidak. Tapi kalau ada jalan takwilan kat situ, kita kena takwil supaya dia tidak terjatuh dalam lembah. Tapi kalau kita tanya dia, betul ke kamu ni mengingkari rukun-rukun Islam, dia kata ya betul, maka akan jatuh kekufuran kepada dia walaupun dia menghadap kiblat yang sama. Tapi secara umum kaedah kita, selagi mana orang tadi dia sembahyang menghadap kiblat yang sama, dia tidak akan jatuh kufur lagi. Wa akala dhabihatana, merujuk kepada makan makanan sembelihan kami, cara sembelihan kami. Dan akhir zaman ni, terutama sekali zaman kita, kadang-kadang orang tak cakna bahagian sembelihan tadi. Jadi orang nak cepat, orang ambil dia. Yang penting daging tu murah, yang penting ayam tu murah dan sebagainya. Jadi kalau seorang tadi makan bukan daripada sembelihan cara Islam, bimbang apa dia yang berlaku, tuan-tuan? Kerosakan akan berlaku pada jasmani dia. Bila kerosakan jasmani berlaku, rohani tak boleh nak terima kerosakan jasmani tadi. Macam mana, tuan-tuan? Asbab makanan ni, bila kita tak ambil makanan cara kita, maka makanan tadi kita akan makan. Daripada makanan tadi, dia akan menghasilkan darah. Daripada darah tadi, dia akan menghasilkan kekuatan. Daripada kekuatan tadi, kita nak buat apa dengan kekuatan tadi kalau kekuatan itu datang daripada benda yang haram? Sudah tentu kekuatan tak kepacu kita untuk buat benda maksiat. Sebab apa? Datang daripada benda haram, dia akan suka buat pada benda haram juga. Sebab itu dalam agama kita disuruh apa? Cari benda makanan yang halal. Sebab makanan yang halal, yang suci, dia akan pacu kita punya jasad supaya buat benda yang baik. Al-Quran Allah SWT bagi ini, Nabi beritahu, man akala dhabihatana, siapa yang makan makanan sembelihan cara kami lah, cara Islam. Dalam Al-Quran Allah SWT beritahu, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat, wahai orang yang beriman, makanlah kamu daripada benda-benda yang baik, mimma razaq. Ataupun ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba, wahai orang yang beriman, kamu makan apa yang Allah rezeki pada kamu yang halal lagi suci. Jadi kita cari benda tu. Bila kita makan benda ni yang tadi, tuan-tuan SWT, maka dia akan apa dia? Dia akan bagi efek pada amalan kita. Kita nak buat amalan pun seronok, hati kita pun rasa bersih, hati pun rasa seronok. Bila orang bagi tahu saja nasihat tentang kebaikan, kita rasa seronok nak dengar nasihat tadi. Sebab itulah Al-Quran pun Allah SWT beritahu, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'amalu salih, wahai rasul-rasul, kamu makanlah dengan makanan yang baik, makanlah makanan-makanan yang baik. Natijah daripada makan yang baik, wa'amalu salihah, kamu akan dapat buat amalan salih. Kamu akan dapat buat amalan salih. Tahu amalan salih dia bergantung dengan makanan yang baik. Tapi kalau kita makan makanan yang kita tak tahu mana punca dia, kalau haram nyatalah, kalau yang kita tahu punca dia halal ke haram ke, maka dia akan duduk syubhat. Jadi kehidupan kita pun akan jadi macam tu juga, syubhat. Betul ke tak betul ni, kita akan jadi ragu-ragu ni duduk. Sebab itu kaedah Nabi beritahu, da'ma yuribuka ila ma la yuribuka. Itu ada betul, tinggalkan apa yang meragu kamu sehingga kamu tak ragulah. Jadi dua je,
halal nyata, haram pun nyata, tengah-tengah ragu-ragu, tinggal ragu-ragu, insya-Allah selamat diri kita. Jadi tuan-tuan mungkin ada Allah Subhanahu wa taala cerita kita bagaimana ibadat kita nak khalis pada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ibadat cara Nabi. Ibadat dia dikaitan dengan amalan rohani. Yang kedua, jasmani kita, pemakanan kita pun kena ambil cara Nabi juga. Jangan ibadat kita memang kita ikut cara Nabi, tapi makan kita makan cara kita. Kita main sapu je, kan? Maksudnya makanan cara Nabi tadi adalah makanan yang kita carilah dari segi halal je, dari segi bersih je, kualiti dan sebagainya. Kalau sebiji-sebiji nak makan mengikut apa yang Nabi makan, kadang-kadang kita duduk dekat Malaysia, kan? Kalau kita nak tengok banyak riwayat sebut tentang gandum, Nabi makan roti lah banyak. Kita banyak makan nasi, kan? Nasi pula lauk kita macam-macam. Kadang ada ulam petai, kan? Kadang ada macam-macam. Kata macam mana Ustaz makanan tak sama macam Nabi. Kadang ada pergi ke tempat lain pula, cara dia makan lain pula. Kita maknanya kat sini bukan maksud sebiji macam yang sebiji macam Nabi makan. Tiap hari nak makan kurma ke sebagainya. Ini tak, makan makanan kita duduk kat tempat ni, itu yang terbaik. Macam hari ni orang kata kan, madu apa yang paling baik sekali dalam dunia? Ada kata madu Yaman, ada kata madu Afrika, ada kata madu Sudan, ada kata. Sebenarnya madu yang terbaik adalah madu yang berada dekat tempat negara masing-masing. Kita orang yang duduk dekat Malaysia, madu terbaik madu tempat kita lah, madu tualang, madu yang datang daripada hutan kita, itu yang terbaik untuk badan kita. Untuk orang Yaman, ya madu Yaman. Kalau untuk orang Arab, madu Arab lah. Untuk Afrika, madu Afrika. Cakap makanan apa yang terbaik, cakap pada negara kita, kita cakap lah nasi lah yang terbaik, kan? Tapi pergi orang Arab, dia tak boleh nak makan nasi dia hari. Sebab apa? Bukan terbaik untuk dia. Begitu juga kalau pergi ke India ke, tiap-tiap hari makan roti, kan? Dia yang terbaik bagi dia. Dan kalau roti dal, nanya juga kalau kita nasi, nasi kita makan. Nasi pula, nasi adanya lauk pauk. Jadi setiap makanan tadi Allah SWT dah tentukan, tiap-tiap negara tu dia ada makanan dia masing-masing. Jadi insya-Allah begitu juga bab rawatan pun ada. Ada setengah orang kata yang terbaik ni akar kayu daripada negara ni. Tak, kita lahir daripada bumi Malaysia, maka Allah SWT lahirkan keperluan, jadikan keperluan kita keperluan daripada sini juga. Maka insya-Allah adanya ramuan herba daripada sini, insya-Allah boleh muafiq dengan jasmani orang sini. Jadi sebab itu tuan-tuan mungkin ada Allah Subhanahu wa taala, yang penting apabila melibatkan benda-benda sembelihan, kita mesti nak kena ambil cara Nabi. Jangan kita main sapu saja, kan? Asam murah, contoh asam murah, kan? Ada orang sembelih macam-macam lah cerita, kan? Cuma nak bagi tahu macam tu, dia efek. Macam tadi kita bagi tahu dia efek. Makan, bila kita makan, dia akan lahir, dia akan dengan makan dia. Contoh orang yang kurang makan, dia tak main. Bila orang yang makan betul, insya-Allah adalah dia punya kekuatan. Kenapa? Dia ada darah, dia lahir banyakkan darah dia. Tapi kalau darah tadi dia berasal daripada sumber yang haram, itu kita bimbang. Sebab itu jaga pada benda ni tuan-tuan dan semua. Nabi bagi tahu 3 kaedah. Sembahyang macam sembahyang kami, menghadap kiblat kami, kemudian makan macam makanan kami, maka dia akan berada dalam pemeliharaan Allah. Orang yang macam ni insya-Allah. Sebab itu tuan-tuan, ulama-ulama dahulu, ahlullah dulu, dia nak cek sama ada makan dia ni betul, dia akan cek dia boleh bangun tahajud malam ke tidak dulu. Ya. Satu orang tertinggal tahajud, kenapa hari ni tak dapat nak bangun, beratnya apa semua. Lepas tu dia cek, semalam aku makan apa, mesti ada makanan yang meragui. Tu orang dululah. Kalau kita ni mungkin kita bawah sikit kot, kalau makan tak betul kita cek subuh kita ada boleh ke tidak. Nak cek tahajud, wallahualam, mungkin ada di antara kita yang jaga tahajud, cek subuh, boleh tak subuh. Sebab subuh ni pun orang yang jaga sembahyang subuh, insya-Allah dia berada dalam pemeliharaan Allah, kan? Kalau subuh kita terlajak je, Allahu akbar,
Satu, subuh, boleh tak subuh dekat surau ni, dekat surau masjid. Yang kedua, terlepas surau masjid, kita cek lagi apa aku makan semalam. Contoh. Kalau subuh terlajak terus, ini kita tengok, ni berat ni, ada benda tak kena kot, something wrong. Contoh. Tapi dalam masa yang sama Allah SWT beritahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, fala tughfiru fi dhimmatillah. Tughfiru ni maksud apa ni? Jangan kamu khianati. Jangan kamu khianati pada apa yang Allah SWT beri tanggungjawab pada kita. Jangan khianati maksudnya janganlah buat dosa-dosa lagi. Kemudian janganlah buat benda-benda yang khianat. Janganlah buat benda-benda yang mengingkari agama kita, syariat kita dan sebagainya. Maka insya-Allah kita akan dapat pelihara diri kita insya-Allah, dan kita akan dapat buat ibadat yang betul pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dimiliki ada Allah Subhanahu wa taala, satu ibadat yang kita buat untuk diri kita. Satu ibadat kita buat untuk diri kita. Satu ibadat tadi boleh tak kita nak hadiahkan kepada orang lain? Contoh macam kita sekarang ni, kita sedekah, tapi kita sedekah tadi kita niat untuk orang lain. Boleh ke tak boleh? Adakah kita niatkan sedekah tadi, bila kita niat untuk orang lain kita dapat pahala langsung? Adakah macam tu? Jadi tuan-tuan dekat Allah Subhanahu Wa Taala, hadiahkan pahala kepada orang lain ini ada dalam syariat kita. Dipanggil isal thawab. Isal thawab itu sampaikan pahala kepada orang yang tiada. Bahkan orang yang ada pun boleh juga. Sebab itu dalam syariat kita, orang yang tak mampu buat, boleh tak kita gantikan amal ibadat dia? Contoh, orang tak mampu pergi haji, boleh tak kita buat haji untuk dia? Boleh. Begitu juga seorang yang mana dia telah meninggal, boleh tak kita gantikan puasa dia bagi pihak dia? Boleh. Jadi ada benda yang boleh, ada benda yang tak boleh. Semayang, ada satu kes ada orang tanya masalah, dia kata, Ustaz, saya ada dengar orang cakap, ada orang cakap apa dia, kalau orang tu banyak tinggalkan solat, dia boleh bayar fidyah solat. Fidyah solat dia boleh bayar. Kita dengar fidyah puasa, kita dah dengar dah, memang itu jelas dalam syariat kita memang ada. Dalam Al-Quran pun ada, dalam hadis pun ada fidyah puasa, itu memang jelas. Ini fidyah solat ni. Ini ada fidyah solat. Orang tinggal berapa tahun, 10 tahun, dia pun buat kiraan-kiraan fidyah solat. Oh, kamu kena bayar. Bayar pula kan? Bayar dengan orang yang bagi fatwa tadi. Bahaya pula. Jadi ni penipuan ni. Kita ingat scammer ni ada kat luar, scammer yang kat sini pun boleh tahan juga, kan? Tak ada fidyah untuk solat. Habis solat tadi macam mana? Terpulang pada Allah, Allah nak ampunkan dia ataupun tidak. Sebab dia tinggalkan solat tadi, dia di antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi cara yang sabit dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan hadis yang ada dengan syariat kita, seorang yang tinggalkan puasa, siapa yang nak gantikan puasa bagi pihak dia boleh, ataupun fidyah. Itu fidyah puasa. Jadi tuan-tuan mungkin ada Allah Subhanahu Wa Taala, itu kita tengok, satu ibadat kita buat untuk kita, satu lagi ibadat kita buat untuk orang. Contoh macam hari inilah, kita pun baca Yasin. Bila kita baca Yasin, kita niatkan hadiahkan kepada ibu-ibu bapa kita yang telah meninggal dulu, atuk nenek kita yang telah meninggal, si fulan. Ada tak dalam syariat kita? Ada. Cuma tuan-tuan, kalau kita nak harapkan orang yang bagi hadiah pada kita, sekali-sekala lah jawabnya. Sebab itu Nabi bagi tahu, bila meninggalnya seorang anak Adam tadi, apa yang paling banyak bagi manfaat pada dia? Seorang tadi meninggal, yang pertama ilmu yang bermanfaat, yang kedua sedekah jariah, yang ketiga doa anaknya yang soleh. Doa anaknya yang soleh, maksudnya doa tadi sampai tak? Sampai. Anak yang soleh ni, sebab apa Nabi kaitkan dengan anak yang soleh? Maksudnya doa tadi tak kira siapa-siapa doa pun, pahala tadi akan sampai. Tapi kalau anak yang soleh doakan, lagi bagus. Pasal apa? Dia takkan lupa ayah dia. Dia takkan lupa. Tiap-tiap hari dia akan doakan. Bukan saja lepas lima kali solat, habis 5 kali solat, tiap-tiap hari dia doa. Bahkan tiap-tiap amalan, kadang-kadang bila dia nak sedekah aja, dia akan ingat ayah dia. Ni saya sedekah bagi pihak ayah saya. Dia buat amalan tadi, dia akan ingat ayah dia. Ni dia buat, oh ni ada wakaf, saya nak wakaf bagi pihak ayah saya. Contoh, oh ni saya nak ni
dia akan ingat. Sebab itu Nabi sebut khusus pada anak yang soleh ni. Sebab anak yang soleh dia takkan lupa. Macam kita hari ni kan, bila kita dah meningkat, umur dah tua-tua, mau ke, oh ya Allah, betul lah orang tua dulu betul. Dan kita, lepas tu kita risau anak kita ni ingat tak kita ni. Kalau kita asuh dia dengan suasana agama, maka insya-Allah dia akan buat dia tadi. Jadilah dia anak yang soleh, dia takkan lupa pada jasa ibu bapa dia. Sebab itu tuan-tuan ada tak di kalangan sahabat yang mendoakan sahabat yang lain? Ada. Dalam Al-Quran Allah SWT sebut dalam surah Al-Hasyr, bagaimana sahabat ni dia doa untuk sahabat yang lain yang telah meninggal dengan doa Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami, wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, begitu juga saudara-saudara kami yang telah mati dan mati dalam keadaan iman, ya Allah, kau ampunkanlah juga mereka, ya Allah. Ini sahabat doa, Allah nukilkan dalam Al-Quran. Wala taj'al fi qulubina, jangan jadikan dalam hati kami benda perasaan yang tak elok, benci ke dendam ke pada orang-orang yang beriman ni, jangan. Sebab itu orang yang beriman, alhamdulillah, sifat-sifat dendam, sifat benci ni patut tak ada lah pada orang yang beriman. Hati dia hati yang bersih. Sebab itu seorang sahabat hati bersih. Kita nampak hari ni nak masuk syurga ni, oh kena buat amal banyak ni, amal banyak ni, tak. Sebenarnya ada satu cara untuk masuk syurga, hati tadi kena bersih dengan orang. Sebab itu kita tengok ada cerita seorang sahabat kan, seorang sahabat Nabi declare sahabat ni ahli syurga. Maka sahabatnya tak puas. Sebab sahabat ni bila dia tengok Nabi boleh declare seorang tadi ahli syurga, dia nak tengok apa amalan yang boleh menyebabkan orang tu masuk dalam syurga. Mesti ada amalan special. Macam Bilal radhiyallahu an. Bilal radhiyallahu an, Nabi declare Bilal ni tapak kaki dia dah ada dalam syurga. Dah dengar dah tapak kaki dalam syurga. Maknanya tapak kaki dalam syurga, dia tu insya-Allah akan masuk dalam syurga lah. Itu cerita dia. Maksudnya Nabi tanya apa amalan yang menyebabkan kamu sehingga tapak kaki kamu dah ada kedengaran, aku dengar dalam syurga dah. Bila pun bagi tahu, ya Rasulullah, aku tak buat apa amalan special, cuma tiap-tiap lepas wuduk tadi aku akan buat solat sunat wuduk. Maknanya ada amalan special yang menyebabkannya. Yang lain dia buat sembahyang 5 waktu, dia jaga. Bukan maksud dia buat dalam seumur hidup dia buat sunat wuduk je, tak ada. Sembahyang 5 waktu dia sembahyang juga. Puasa dia puasa. Jangan hari ni kita salah faham pula, oh kalau gitu aku nak buat solat wuduk 5 waktu aku tinggalkan. Puasa aku tinggalkan, semua aku tak nak buat aku. Sebab aku dengar Nabi bagi tahu. Tak, bukan gitu. Di antara amalan-amalan tadi, amalan ini yang mana dia buat ikhlas betul. Dan dia nak bagi tahu bahawa dia sentiasa berwuduk. Orang yang sentiasa berwuduk ni masya-Allah. Orang yang sentiasa berwuduk. Maka orang yang sentiasa berwuduk ni, malaikat akan sentiasa bersama dengan dia. Ni orang yang sentiasa berwuduk. Sebab itu kita digalakkan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, apabila seorang tadi dia datang ke masjid dalam keadaan dia tunggu sembahyang tadi, perlulah dia duduk dalam keadaan berwuduk. Kita perlu dia, selagi mana dia duduk dalam keadaan wuduk, dia dikira dalam solat. Selagi mana dia duduk dalam keadaan wuduk, malaikat akan doa keampunan untuk dia. Malam yuhdith, selagi mana dia tidak berhadas. Kalau dia berhadas, habis. Sebab itu Nabi SAW pun sama. Nabi SAW dia suka bila dia buang air ke apa, cepat-cepat dia akan ambil wuduk. Kalau kat situ tak ada air, dia akan ganti dengan tayamum. Apatah lagi Nabi kita Muhammad SAW, dia suka sebut nama Tuhannya, nama Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan berwuduk. Kita hari ni kita tak jaga adab macam tu. Allah, nak sebut nama Tuhannya, nak sebut Allah. Tapi Nabi kita terlampau adab, terlampau tinggi sangat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Adab dengan orang tak payah persoalkan. Adab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu ketika sahabat pernah lalu, dia bagi salam kat Nabi. Waktu tu ketika Nabi tengah buang air, dia bagi assalamualaikum. Nabi senyap, Nabi tak jawab. Sahabat ni rasa dia orang ni kalau Nabi tak jawab, aku ada masalah ke dengan Nabi. Dia risau.
Dia takut. Sahabat macam tu. Tapi Nabi senyum. Dah habis tu Nabi buang air. Nabi pun pergi dekat dinding. Dah habis selesai, Nabi tayamum. Sebab apa kat situ tak ada air Nabi nak, Nabi tayamum. Dah habis Nabi tayamum, Nabi menjawab, Waalaikumsalam. Terus Nabi pun bagi tahu pada sahabat, kenapa aku tak jawab? Apa sebab aku tak jawab tadi? Satu, ketika aku buang air memang tak elok. Sebab itu antara adab kita, kalau kita masuk tandas, kita boleh sebut nama Allah. Dalam hati boleh, jangan jahil ni. Subhanallah. Ataupun kita dah lama dah tak buang air, dah seminggu ke mak tak buang air besar ni, kita pun letih, otak pun dah pening, angin pun dah naik sampai otak. Masuk tandas, hari tu dapat buang air, subhanallah, kita takjub. Seronok contoh kan. Boleh ke tak boleh? Sepatutnya tak boleh lah kan. Kalau dalam hati boleh, dalam contoh kita syukur sangat kan, syukur lah. Kita letak dalam hati, alhamdulillah, dalam hati lah. Tapi jangan lafazkan waktu ketika kita buang air. Nabi SAW beritahu pada sahabat, sebenarnya waktu tu aku buang air. Satu, kemudian aku waktu tu tidak suci. Sebab apa? Salam tu adalah nama Allah Subhanahu, salah satu daripada nama Allah Subhanahu Taala. Aku nak kalau boleh nama Allah, aku sebut nama Allah dalam keadaan aku suci. Ini adab Nabi SAW dengan Allah. Apatah lagi dengan orang lain, tak payah ceritalah. Memang Nabi kita orang yang adabnya sangat tinggi, sopan santun. Bahkan Nabi SAW beritahu, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq, sesungguhnya aku diutuskan untuk sempurnakan akhlak manusia. Nabi orang yang sangat akhlak dia sangat tinggi, sopan santunnya. Dan tuan-tuan dimiliki anak Allah SWT, kita nak cerita tadi satu amalan yang ada kaitan dengan diri kita khusus, satu amalan yang kita boleh buat untuk orang, ada. Sebab itu tuan-tuan dimiliki Allah SWT, kita tengok sahabat ada yang buat, ada yang sahabat buat doa untuk sahabat yang lain. Ada yang sahabat tadi dia buat apa pula? Sedekah. Tambah lagi tuan-tuan, untuk selesaikan masalah, kadang-kadang kita kena banyak buat amalan luar. Kita nampak hari ni selesaikan masalah cara otak kita lah, kita fikir benda lain. Kadang-kadang Nabi SAW bagi tahu contoh orang sakit. Nabi pernah bagi tahu, dawu, ubatilah sakit kamu dengan sedekah. Kita pun pening kepala, apa kena-mengena sakit dengan sedekah? Sakit sepatutnya kena tengok ubat, kenapa nak kena tengok sedekah? Kita boleh. Nabi bagi tahu, kalau kamu sakit, cuba kamu rawat sakit kamu dengan sedekah. Tak masuk akal. Ya, kadang-kadang iman ni satu benda yang mana tak boleh masuk akal, kita kena terima je. Tapi bila kita cek betul, sebab apa penyakit ni dia datang daripada harta kita. Daripada harta kita datang. Bila kita bersihkan harta tadi, maka insya-Allah Allah SWT akan bersihkan. Sebab apa? Sakit baik semua datang daripada Allah SWT. Allah nak beri sembuh. Orang makan ubat yang sama, pening kepala, 3 orang pening kepala, dia makan Panadol. Seorang baik, 2 orang masih lagi pening. Bukan Panadol yang bagi sembuh, yang bagi sembuh Allah yang bagi sembuh. Jadi kita nampak macam tu. Nabi SAW antara salah satunya, kalau orang sakit, daun. Saya ingat ayah saya, dia pernah kena stroke satu badan. Kita cubalah buat rawatan dan sebagainya, macam-macam lah, macam jenis rawatan. Pergi hospital, scan semua, rupanya dia ada pembuluh darah, dia pecah pembuluh darah. Lepas tu doktor kata kalau boleh ni tak ada dah cara lain, kena operate. Jadi operate tu dia kena minta sign daripada kita. Saya pun waktu tu saya tak setujulah. Saya kata saya cuba rawat daripada luar. Doktor kata apa-apa kamu tanggunglah nanti. Saya kata bila saya dah tarik ni, maknanya saya sedia untuk tanggung lah. Apa-apa berlaku kami adik-beradik. Sebab dia bagi tahu 50-50 juga kalau dia buat. Jadi daripada 50-50 yang dia buat, baik kita tarik lah 50 biar duduk depan kita. Jadi keputusan yang kita buat. Balik ke rumah, kita cubalah rawat dengan urutnya, dengan minum air akar kayu, kemunting Cina-nya, lepas tu dengan guna embunnya. Cara-cara orang dulu cuba, macam-macam lah cuba. Hampir kat sebulan ni, dah 2 minggu tu alhamdulillah dia dah mula boleh bercakap, dialog dia hilang.
Lepas tu dia boleh mula nak gerak-gerakkan sikit. Bila dia dah mula boleh bercakap tu, terus dia bagi tahu, tolong ambil duit ayah ni, tolong bagi makan pada orang. Lepas tu dia bagi tahu lagi, ada orang nak datang ni, ambil duit ayah ni sedekah pada orang tadi. Sampailah betul-betul dekat dengan sebulan tu, ada pelajar madrasah dekat, panggil pelajar madrasah tu datang ke rumah, bagi dia makannya. Saya bercakap, ada nak buat amalan-amalan apa ke, doa selamat? Tak ada, bagi makan saja. Okey, bagi makan tak apa. Maksud dia rasa insya-Allah Allah akan tunjuk besok. Waktu tu hari tu dekat sebulan lah. Esoknya tengah hari dia nak buang air, dia panggil lah orang, anak-anak dia kan, supaya nak bawa kat bilik air. Tak ada orang pun sedar panggilan dia tadi. Dan sekali apa dia, tuan-tuan demikian semata, sedar-sedar ada satu suara daripada tandas. Dia duduk dalam bilik, suara daripada tandas. Rupanya dia tak tahu yang dia ni dah boleh berjalan masuk dalam tandas. Nak keluar, bila nak keluar tu baru dia sedar, dia dah boleh berjalan. Lepas tu terus dia punya mindset dia balik, tak boleh jalan balik. Dia orang panggil, dia nak bangun tak boleh dah. Tadi dia nak buang air sangat, lepas. Lepas tu dia ada sedar, macam mana boleh ada? Dia pun keliru, macam mana boleh ada. Kita pun buka tanda apa semua. Lepas tu baru ada semangat, rupanya dia boleh berjalan. Lepas tu dia tak ingat lain lah, dia ingat hadis Nabi tadi lah kan? Cuba selesaikan masalah kamu, rawat diri kamu melalui sedekah. Dia bagi sedekah. Lalu tak lama kemudian, alhamdulillah, sebulan saja stroke seluruh badan, sebulan saja. Lepas tu alhamdulillah, rawatan-rawatan lain kita cuba juga lah. Tapi dalam masa yang sama tadi kita ingat yang sabdaan Nabi tadi, macam rawatan sedekah, selain daripada doa, kita banyak bagi orang makan dan sebagainya. Macam salah satu juga untuk kita rawat. Sebab itu hari ni bila kita tengok, kita Masya Allah, orang sakit kan, kita tengok buat satu majlis kan, bagi makan pada orang kan, ada kita kan doa selamat dan sebagainya. Yang penting tu amalan kita yang kita bagi mau makan, itu baki ialah dia doa untuk kita, alhamdulillah kan. Itu ada dalam syariat kita. Tambah lagi bila kita tengok sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ada seorang sahabat Abu Waqqas dengan seorang sahabat, bila nak pergi berjuang, maka seorang tadi dia kata, tolonglah, saya nak doa ni, kamu tolong aminkan. Dia pun doa. Lepas tu sahabat seorang ni aminkan. Nanti bila kamu doa, aku juga aminkan. Yang seorang sahabat ni doa, ya Allah, besok aku nak berada di medan perang ni dalam keadaan aku syahid, kemudian aku hilang supaya aku dapat bangkit di hadapan-Mu ya Allah, dalam keadaan bukti aku ni betul berjuang jalan-Mu ya Allah. Ya Sa'ad pun amin. Sa'ad pun doa, orang ni pun amin. Besok-besok betul apa yang doa tadi Allah SWT makbulkan, dia pun syahid. Dan apa yang disebut dalam doa tadi semua dia laksana. Sa'ad pun bagi tahu, alangkah baik aku doa macam orang ni doa. Kenapa? Sahabat ni dia faham apa dia? Dia faham dunia ni dia akan melalui pancaroba dan sebagainya. Jalan cara nak dekat untuk masuk ke dalam syurga Allah adalah kematian ni. Bila kita sebut nak masuk syurga, semua nak masuk syurga. Tapi nak mati tak? Mati kita tak sedia. Tapi sebenarnya jalan untuk masuk syurga tu dia kena mati dulu. Tak mati dia nak pergi, kena mati dululah. Tapi mati yang terbaik mati syahid. Jadi sahabat tadi minta untuk mati syahid. Masya Allah, kita mati syahid, nak mati syahid. Saya ingat satu kisah ada dah meninggal dah orang tu. Satu jemaah daripada Malaysia pergi ke Sabah, antara jemaah awal-awal, jemaah dakwah awal-awal daripada sini Semenanjung hantar ke Sabah. Waktu Sabah pun tak banyak jemaah dia hantar. Lepas tu daripada Sabah kan banyak pulau, kemudian dia hantar ke satu pulau. Sebelum naik perahu tadi, jemaah ni dia kumpul, dia doa, ya Allah syahidkanlah kami di jalan-Mu, ya Allah syahidkanlah kami di jalan-Mu. Habis doa semua. Okey, tak apa, alhamdulillah, habis dah selesai doa. Dia orang pun naik bot tadi untuk pergi ke pulau. Tengah-tengah berlaku ombak besar. Orang yang doa tadi doa, ya Allah, bukan sekarang ya Allah, bukan sekarang.
Dia nak syahid tu nak. Tapi bukan sekarang. Ini masa tempoh. Dia nak bagi tahu kita macam tu. Kan? Kita bila tanya nak mati syahid banyak orang mati syahid kadang tak perlu hisap, masuk syurga tanpa hisap. Tapi sekarang bukan sekarang Ustaz, kalau boleh nanti tu wallahualam. Jadi itu kelemahan, mungkinlah kelemahan kita lah hari ni. Pasal apa? Mungkin keliling kita dia tak macam kehidupan macam para sahabat. Kita ada tanggungjawab, nak mati, Allah aku hutang. Padahal kalau Allah nak ambil, tak kira hutang ada ke tak ada, dia ambil juga kan. Allah anak-anak aku, Allah ini aku ada tanggungjawab macam-macam, pening kepala mikir kan. Betul tak tuan-tuan? Ni macam tu keadaan kita hari ni. Dan alhamdulillah, kita tambah lagi kita pula nafsu dengan syaitan ni sentiasa duduk dengan kita kan. Nafsu nak, kalau boleh nafsu ni dia tak kenal, dia bukan, nafsu ni bukan daripada orang muda, orang tua pun Allah jangan. Orang tua boleh tahan nafsu ni tak ada umur kan. Dia duduk pada orang muda, macam tu juga keinginan orang tua pun sama juga keinginan macam tu juga, sebab dia tak ada nafsu, dia tak tua. Syaitan pula dia pandu. Syaitan dia pandu kalau nama nak ni buat macam ni, buat macam ni, cara macam ni. Oh ni ada orang, ni tak ada orang, dia pun ajar. Jadi ini melemahkan. Itu yang membuatkan kita takut sikit kepada kematian kan. Dia sebut tentang mati, Ustaz janganlah sebut mati. Sedangkan Nabi SAW bagi tahu orang yang paling cerdik adalah orang yang sentiasa ingat pada mati. Orang yang paling cerdik, orang yang sentiasa ingat pada mati. Bila kita ingat mati, kita takut nak buat dosa. Aku besok nak mati ni. Jadi kita nak ambil hak orang ke, kita nak, tak kira lah, kita nak pukul orang ke, kita nak zalim orang ke, kita akan rasa takut. Sebab itu yang Nabi SAW peringatkan kita, akthiru, banyakkanlah fikir tentang apa dia, hadimil lazat, perkara yang boleh menghancurkan kelazatan, itu kematian. Bila ingatkan mati, masya-Allah. Bahkan Nabi SAW pernah beritahu, al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'da al-maut. Al-kayyis, orang yang cerdik adalah orang yang sentiasa ingat kepada mati dan buat persiapan. Dia tahan hawa nafsu dia, keinginan dia, kemudian dia buat persiapan untuk mati. Ini orang cerdik. Jadi tuan-tuan demikian semua. Tapi Nabi beritahu wala ajizu, orang yang kurang cerdik adalah orang yang buat apa dia? Man atba'a nafsahu hawa tamanna 'ala Allah, orang yang sentiasa ikut hawa nafsu, keinginan dia, kemudian dia angan-angan, tak apalah, mungkin aku boleh masuk syurga, mungkin je dia letak ni, tak apalah nanti Allah maafkanlah. Padahal dia dah tahu dah Allah tak suka buat benda tu, Allah tak suka kita buat benda tu, dia buat juga kan. Lepas tu dia harap. Padahal sebab itu Nabi beritahu orang yang cerdik, orang yang sentiasa ingat pada mati. Jadi tuan-tuan, bukan maksud ingat mati, kalau gitu kita bunuh diri Ustaz. Bukan suruh bunuh diri, bukan suruh hancurkan diri, suruh ingat pada mati tadi. Ingat mati. Bila ingat pada mati, kita buat persiapan untuk mati. Jadi bayangkanlah orang yang ingat pada mati, dia nak buat jahat pada orang. Aku besok nak mati, tak nak aku buat jahat, dia tak nak. Buat jahat pada orang pun tak nak zalim orang pun tak nak. Dia akan jadi baik je. Dia ingat, aku mati ni aku nak buat persiapan apa, nak jumpa Tuhan. Jadi sebab itu Nabi beritahu orang cerdik. Lepas tu kalau harta aku ni, aku nak buat macam mana untuk persiapan untuk yang selepas, generasi aku, rumah aku, keadaan apa semua kan, bahkan jiran aku apa semua. Dia tak nak, kalau ada sedikit cepat-cepat dia akan minta maaf, maafkan saya. Dia takut. Sebab apa? Dia nampak dah kehidupan kalau mati ni. Jadi orang cerdik. Kalau kita lah dalam agama kita, tambah lagi kita pula ada takluk dengan akhirat, iman kita takluk dengan akhirat, maksudnya kita akan disoal di akhirat sana nanti. Tapi orang yang lain, orang yang kafir, dia tak nampak. Dia kata kita ni hidup dalam dunia je, dah mati-matilah, kita tak akan dibangkit. Sebagaimana sebahagian orang kafir kata apa, wa qalu in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya. Mereka kata apa? In hiya illa hayatuna dunya, tidaklah kehidupan kita melainkan kehidupan dunia. Namutu, kita hidup, wa nahya, kita akan mati, dah habis. Dalam satu ayat Al-Quran yang lain disebut wa ma yuhlikuna illa dahr, tidak adalah yang boleh membinasakan kita melainkan waktu. Sampai waktu kita mati habislah. Itu saja, habis mati. Jadi pendapat dia, kalau kita mati, habis mati. Sedangkan kita orang Islam tak ada. Kehidupan yang sebenar adalah kehidupan selepas mati. Kehidupan dalam dunia sekejap je.
Ada orang 20 tahun dah pergi dah, 40 tahun pergi, 60 tahun pergi. Yang kehidupan yang kita nak tempuh tu kehidupan selepas mati. Mulalah kita duduk alam kubur. Dan alam kubur bagi alam barzakh lah. Kubur daripada tempat dipanggil makani. Sejak seorang tadi meninggal sampailah hari dia bangkit, di mana dia ditanam, tak kira lah di bawah ke, di laut ke, di atas ke, di bawah 7 tela langit, 7 tela bumi, apa saja, di mana-mana saja, itu dipanggil kubur. Dan tempoh daripada selepas dia mati sehinggalah hari dia bangkit ni dipanggil alam barzakh. Jadi alam barzakh ni dia rujuk pada tempoh, dipanggil zamani. Kubur makani. Macam kita hari ni, kalau seorang pergi haji, dia ada miqat, 2 miqat. Satu dipanggil miqat makani, satu lagi dipanggil miqat zamani. Miqat makani maksudnya bila dia nak pakai ihram tu, dia kena pergi tempat tu lah, tempat tu. Kalau zamani ni maksudnya, contoh orang nak ihram haji, bila musim haji lah dia pergi, apa dia, saya Alhamdulillah, saya bulan 12 ni saya pergi Mekah, saya nak tunaikan haji. Bulan 12 tunai haji kan? Tunai haji, bulan haji lah. Bulan haji bila? Bulan haji dia start daripada Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian dah masuk bulan haji. Kalau seorang pergi Syawal, dia pasang saja ihram dekat miqat makani tadi, tahan sampai haji, boleh tahan 2 bulan lebih, tak boleh tahan kan. Zulqa'dah dia pergi boleh dah pasang. Maknanya tempoh tadi, tempoh dalam sampailah 10 Zulhijjah, bukan bahkan dalam ayyam tasyrik, sampai habis ayyam tasyrik, maka habislah tempoh haji dia. Jadi begitu juga dengan alam kubur tadi. Kubur dia makani, di mana saja orang tu ditanam kita panggil kubur. Tapi bila melibatkan masa dipanggil zamani, alam barzakh. Alam barzakh zamani, sehinggalah dia dibangkitkan, dia duduk dalam alam barzakh. Bila dibangkit pula alam mahsyar pula. Selepas alam mahsyar, kemudian bila dihisap dipanggil alam mizan pula. Nak kira timbangan sana, penghisaban pula. Bukan dia kira kesilapan tadi, tak. Macam tu kat pahala. Pahala bukan dikira satu persatu, dia macam counting kan, satu tak. Dia kira apa dia? Dia kira berat. Dia berat. Seorang yang buat amalan yang banyak tapi tak ikhlas, ringan di sisi Allah. Tapi seorang yang buat amalan sikit tapi ikhlas, berat di sisi Allah SWT. Sebab itu di akhirat sana nanti diiktibar bukan counting satu persatu kira, dia kira timbangan. Sebab itulah Al-Quran surah dalam surah Al-Qari'ah kan, Allah SWT sebutkan faman thaqulat mawazinu, siapa yang berat timbangannya, siapa yang berat, fahuwa fi 'aisyatir radiyah, dia akan duduk dalam kehidupan yang sangat gembira. Kehidupan yang dia Allah SWT redha pada dia, seronok kehidupan. Wa amma man khaffat mawazinu, adapun orang yang mana ringan timbangan dia, fa ummuhu hawiyah, maka habislah tempat dia hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah, kamu tahu ke hawiyah tu apa dia? Narun hamiyah, iaitu api yang membara. Allah, takutlah kita api yang bara, yang nak menekam tadi, api neraka lah. Jadi sebab itu tuan-tuan mereka sementara kita duduk dalam satu fasa. Jadi penentunya fasa dunia inilah kita. Inilah Allah SWT bagi kita peluang, jagalah kita kan. Jasmani kita jaga, rohani kita jaga kan. Rohani dari segi ibadat kita, jasmani dari segi tanggungjawab jisim kita. Kita nak makan apa, tanggungjawab kita carilah benda-benda yang halal kan. Janganlah kita zalim orang, ambil hak orang dan sebagainya. Janganlah kita buat macam ni benda-benda yang khilaf dengan syariat kan? Bila kita jaga dari segi rohani jasmani ni, insya-Allah mudah-mudahan Allah SWT akan beri kita kehidupan yang terbaik kan? Sebagaimana yang Allah SWT sebut, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Orang yang mana di kalangan sama ada lelaki dan perempuan, dia beriman dengan Allah SWT, buat amalan yang betul, buat amalan yang baik, maka kami akan beri satu kehidupan dia, kehidupan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Bukan saja di dunia dia berjaya, bahkan di akhirat dia akan dapat kebahagiaan. Jadi alhamdulillah tuan-tuan SWT, mudah-mudahan dengan dengan muzakarah kita anggap benda ni satu muzakarah. Sebenarnya kuliah saya pada hari Ahad, nanti di awal kan,
hari Jumaat, hari Ahad tak dapat. Jadi Datuk bagi tahu kalau boleh Ustaz, sebelum tu lagi lah, jadi tu dari awal kan. Jadi mudah-mudahan dengan berkat malam Jumaat penghulu bagi segala hari kita, insya-Allah, dan dengan perkongsian kita tadi, mudah-mudahan Allah SWT jadikan kita asbab muzakarah tadi, cara untuk kita dekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan begitu juga Allah SWT jadikan asbab keampunan. Kenapa majlis ilmu ni salah satu dipanggil majlis keampunan, majlis para malaikat, majlis zikrullah, halaqul zikir dan sebagainya. Maka mudah-mudahan Allah SWT jadikan ini asbab keselamatan kita, insya-Allah, di akhirat sana nanti. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah.